when you press A on the keyboard, dia akan simpan data tu di dalam buffer. Okay. Sebelum dia masuk ke dalam main memory, dia akan simpan dalam buffer. Dan baru dia hantar ke main memory. Okay. So banyaklah proses storing tu berlaku. So how the storing happen? So dalam komputer, dia kebiasaannya berlaku dalam binary. Kenapa binary? Kenapa dia tak simpan dalam nombor biasa? So numbering system ni pula nanti kita akan tengok. Kita ada multiple numbering system kan. So yang you all belajar daripada tadika tu, kita panggil sebagai decimal. Okay. So decimal number ni kita boleh convert lah kepada all this form. Tak mesti kepada binary saja. Boleh juga jadi kepada octal ataupun kepada. Okay. So basically any numbering system kita boleh convert to any other binary numbering system. Okay. So this one you akan belajar in-depth dalam 159 nanti lah. So di subject saya akan tunjuk briefly. Okay. So why binary? Soalan pertama dia why binary? Okay. So kenapa binary? Sebab kita kena recap balik lah. Okay. Sebenarnya ni kita discuss sekejap lagi dalam topik ni. Why binary? And then human communication. Okay. So computer communication always happens in binary. Okay. And it only can be processed or stored in terms of binary. Tapi human, okay, kita punya communication berlaku dalam bentuk suara, okay, sound, sometimes kita berlaku dalam bentuk images, even video, even body language and so on. Okay. And aside from that juga dia berlaku dalam language yang biasa lah. And language pun kita ada banyak language. Kita ada bahasa India, kita ada English, kita ada bahasa Cina, bahasa India and so on. Okay. So for that, sebabkan kita punya bahasa, komputer kita nak bekerja dengan komputer. Komputer punya bahasa dengan kita punya bahasa tak sama. Okay. So kita mesti ada data format. Format untuk kita communicate antara manusia dengan komputer dan juga untuk komputer communicate balik kepada manusia. Maksudnya macam mana dia nak, kita nak decode data tu nak bagi kepada komputer. Macam mana komputer nak decode data tu bagi balik kepada manusia. So there must be a standard data format yang dua-dua boleh. Okay. So that's the idea of data. Okay. So what happen in real life? So kalau you type something atas keyboard, sebenarnya you menggunakan bahasa keyboard. So apa akan jadi adalah dia akan convertkan A besar, A kecil, itu kepada a sequence of binary code. Maksudnya komputer dia tak tahu ayat ni, dia mam. Ya. Ataupun dia tak tahu gambar ni. So what happen is dia convertkan kepada binary code. Tapi komputer dia tak tunjuklah kat manusia dalam bentuk binary code. Sebab binary code ni terlalu panjang. It will be so long yang takkan muat mana-mana file. The sequence of 0 and 1. Okay. So to show that to human, dia akan simplifikan gunakan ASCII. Tapi ASCII code pun tak cukup panjang. Okay. Dia tak cukup panjang. So apa dia akan buat? Dia akan tunjukkan kat manusia biasanya akan menggunakan unit. Okay. So macam mana ini berlaku kejap lagi. So, sebabnya ini sebenarnya yang penting dekat sini adalah kita faham the information cycle. Okay. So information cycle, input data, first store, okay, and then process, then sama ada nak display ataupun nak store, and then the process will. Okay, so ini yang paling penting lah. Then you must be able to differentiate between data, information and knowledge. So data, information, knowledge ni simple je. Okay. So basically kita boleh ambil contoh macam biasa lah. Yang paling mudah kat Malaysia ni, if you are talking to understand, okay, to explain about data, information and knowledge ni, it's very simple. Okay. So kalau kat Malaysia ni memang simple lah, kita just gunakan. So we have the sequence of number. Kalau you tengok pun dia boleh agak, ini ada 12 nombor. If your prior knowledge kan, ini mesti nombor IC. Nampak tak? So that's the data format. Itu yang dikatakan sebagai data format tu. So the data format for this data is IC. So IC number ni dia akan beritahu lah.
So based on this one, bila kita dah cakap dia IC dia, so senang tak kita untuk convert this data, okay? So convertkan data ni menjadi information. So this is data. So bila kita bagi tahu data formatnya adalah IC number, kita boleh convertkan data ni menjadi information. So how can it become information? Very simple. So kita dah tahu. Bila kita groupkan dia, jadi kan. Right? So kita yang ini dia masih lagi belum jadi formation, tapi at least kita tahu macam mana the formatting tu. Okay. So based on this one, kita tahu the first one will be year, the second one will be month, date, and this will be the list, the random generated number, and then this will be the gender. So kalau kita ambil this number tadi, kita dah split ni, then we try to arrange based on this one. Kita akan berjaya lah memahami apa yang maklumat yang dia, information yang dia sampai. Okay. So based on this one, so we will get the information. Okay. So the information will be 8388. So dia bilang information dia akan jadi 15 of August 833, dan akan jadi Kuala Lumpur, dan akan jadi Barat. So that is the information. So knowledge ni apa? Apa yang you belajar daripada this information? So you belajar lah about when I was born. So that's the knowledge yang you gain, walaupun tak berfaedah. So the knowledge you gain adalah bila hari jadi hari. Nampak tak? So knowledge ni is the hidden, the what you call it, the insight of the information. Artinya information dia bagi tarikh. Tapi tarikh ni tarikh apa? Tarikh hari. So hari jadi tu adalah tarikh. So knowledge nya daripada tarikh hari jadi ni pun extra knowledge that you can get is my current age. Contoh your current age. Sir, Yes, saya. suara sir tak jelas sangat tenggelam saat timbul. Betul ke sir? Ya. Dengar sangat. Okay. Dengar. So this one, kalau kita tengok cerita dia, so you dapatlah. So the hidden information, you will know my current age, katakan, ataupun the place I was born. That all yang lain ni adalah the obvious information. Okay. Tapi knowledge-nya adalah and the birthday. Okay. So itulah beza antara data information dengan okay. So ni dia punya explanation. Okay. So data can be anything, okay. Can be ni. So information dia menjadi berguna. Okay. So knowledge bila information yang berguna tu menjadi apa ni namanya? Menjadi meaningful. Meaningful dah. Meaningful lah. Data dia, information dia ada maksud. Okay. Tapi knowledge ni dia bermakna pada kita. Okay. Okay. So untuk data coding kita ada banyak standard lah. So depend on the type of data yang you nak store. Okay. So kalau video kita ada MPEG, jarang kita pakai MPEG. So kita untuk alphanumeric, kita ada tiga. Yang standard kita ada ASCII, kita ada ASCII, kita ada Unicode, and then to image yang biasa kita pakai JPEG, GIF, okay. Motion picture kita pakai MP4 lah sekarang kita pakai kan. Okay. And then sound semua ni pun kita dah tak pakai. Kita biasa pakai MP3 sahaja. Okay. And untuk documentation kita biasa pakai PDF lah. Okay. So this is the standard yang ada lah. So kenapa kena ada standard? Sebab cara manusia communicate dengan cara komputer communicate lain. So macam mana nak ada titik pertemuan ni? Apa yang akan jadi translator dia? So the format will be the translator. So encoding and decoding of the information. Okay, so contohnya macam ni lah. Okay.
So pada kita color dia hitam. Okay? Pada kita color dia hitam. Ini color hitam. Color hitam. Boleh lah. Okay? Pada kita merah. Okay? Pada kita color dia merah. Okay? Komputer mana kenal color merah? So macam mana dia nak keluarkan kat screen tu color merah? So dia akan simpan color merah ni dalam bentuk FF. Okay? So kenapa FFF ni? Sebab tadi lah. Sebab dia data format. So kalau dia nak tunjukkan dalam bentuk binary, okey tadi. Ini dia tunjukkan dalam bentuk hex number. Sebab tu you kena tahu conversion number daripada decimal ke binary, daripada decimal ke hex, daripada decimal ke octal. Sebab komputer jarang tunjuk maklumat kepada kita dalam bentuk binary. Sebab binary ni macam ni. Apalah faedah dia tunjuk 010101 ni. So dia ada cara untuk simplifykan dia. Daripada sini kita boleh tahu sebenarnya nak tunjukkan 71. Untuk A besar 71. Dalam bentuk hex. So bila hex dia lagi simple. Okay. So yang ini semua dia ada cara untuk kita convert. So that's why you link further that in one file. Okay. So yang ini kalau you nak tahu juga macam mana komputer simpan dalam warna merah. So sebenarnya pada komputer warna merah maksudnya adalah 1111 1111 0000 banyak 0 inilah hanya untuk komputer menyimpan warna merah. Bila komputer jumpa this sequence, dia akan faham. Okey, ini maksudnya merah. Okay. Kalau dia jumpa macam ni pula, macam ni kan. Okay. So FFF ni dia triple port 1 lah. 1111 1111. Okay. So 0000 0000. Untuk color warna pink. Okay. So itu macam tu lah komputer mengenal color. Dia tak kenal warna pink sebenarnya. Dia tak tahu pun apa yang dia display kat kita. Okay. Tapi dia boleh decodekan supaya komputer memutarkan 111000 apa semua ni kepada warna pink. Okay. So macam kita tahu tadi cycle kan. Bila kita cakap pasal cycle, the first input, the first thing kita kena store. Okay. So bila kita bercakap pasal storing, kita punya store ni, kenapa kena tahu about the compression is, besar mana pun size hard disk kita, in the end dia akan penuh. Okay. So untuk menjimatkan ruang, especially bila kita transmit the data lah. So when we transmit data, okay, kita biasanya akan compresskan data. Okay. So when we talk about compression, kita ada dua jenis compression. Satu lossless compression, satu lossy compression. Lossless compression ni simple lah. Okay, lossless compression ni macam you zipkan file. So kenapa kita cakap dia lossless compression? Sebab dia macam ni lah. So katakan kita ambil this file. File ni sama tu. So kita look at the properties. Size dia 5.87 MB. Okay. 16 file. Okay. So bila kita compresskan dia, right click, send to zip folder. Okay. Ni dia akan jadi 6 sama untuk satu. Dia akan jadi size dia berkurang. 587 56. Okay. So dia akan berkurang. And then bila kita decompress balik, tadi dia kata exact to original form. Maksudnya size dia akan sama, semua benda akan sama. Ingat, so bila kita uncompress dia balik, kita extractkan dia. Okay. So what will happen is size file dia akan jadi balik seperti itu. Maksud lossless compression. Tak ada apa-apa data yang akan that's the idea of lossless compression. Before compression, compress and decompress. Okay. Itu maksud lossless compression. Okay. Okay, lossy compression. Lossy compression ni kita tengok dia punya definition. So lossy compression maksudnya bila kita compress, dia akan hilang certain amount of data. Dia tak semestinya akan hilang, tapi dia akan hilang.
Tapi data yang dimasukkan tu kadang-kadang bermaksud the accuracy of the image. Okay. So contoh Lucy compression ni adalah bila cara teorinya bila kita bercakap about CD-ROM. Okay. So bila you beli audio CD yang original, okay. So kebiasaannya satu audio CD, okay. CD audio. CD audio, okay, yang you beli kedai lagu-lagu tu kan. Satu CD biasanya 600 GB. So kebiasaannya dalam satu CD akan ada 12 lagu. Okay. Itu boleh. So by right, one song will equal to lebih kurang 50. Ya. Okay. Sebablah dia punya perkembangan. Okay. Tapi bila you ambil satu lagu, okay, and then you readkan dia, and you compresskan dia, so what happen? So satu file MP3 hanya lebih kurang 5. Okay. So nampak size dia berkurang. Okay. Boleh tak you convert balik MP3 ni jadi CD audio? Boleh. Okay. Tapi cuba you try masukkan lebih banyak lagu. Boleh tak you masukkan lebih banyak lagu? Boleh tak you masukkan 18 lagu lagi? So maksudnya, okay, so bila you compress kan, you kena faham. When we talk about audio CD, kena bagi contoh kereta lah. Tak ada contoh lain. Kalau kat rumah tak nampak sangat. Kalau we talk about home theater pun tak nampak sangat. Okay? So kalau you naik kereta yang orang tukar-tukar audio dia kan. Okay? So you will see on top of the dashboard ada speaker kecil. Tweeter untuk high pitch. Okay? Dekat pintu macam biasa akan ada mid range. Okay? Yang biasa punya lah. Yang normal punya. Yang ada both. Tapi tak powerful. Okay? And then untuk bass, untuk drum apa semua, dia akan ada bass. Okay? Dia akan ada dia punya box ke apa dekat dalam bonnet ataupun speaker yang belakang. Okay? So audio CD ni dia datang dalam multiple layer. Okay? Audio CD ni kebiasaannya dia datang dalam bentuk macam mana dia rakam. Maksudnya dia datang dalam multiple layer. Maksudnya bunyi drum datang berlainan, bunyi lead gitar datang berlainan, bunyi second gitar datang berlainan, bunyi bass datang berlainan, bunyi singer datang berlainan. Katakan ada keyboard and all. So all the musical instrument and the song and the voice itself come with a different layer. Yeah? Dia datang dalam layer. Sebab tu audio CD, file dia besar, quality dia lebih cantik. Yeah? So what happen when you read that CD? So when you read to MP3 the song, apa dia buat adalah dia buang semua 5 layer ni, dia compresskan jadi satu. Sebab tu dia boleh menghasilkan file yang lebih kecil. Dia compresskan menjadi satu. Okay. So adakah bunyi dia akan sama? Bunyi dia akan sama. Okay. Tapi adakah kualiti bunyi dia akan sama? Kualiti bunyi dia tak akan sama. Sebab tu untuk orang yang betul-betul apa ni orang kata convert dia punya audio system dalam kereta kat rumah kan, apa kan, dia takkan gunakan CD lagu MP3 player. Sebab dia akan gunakan CD yang original. So kenapa dia buat macam tu? Sebab dia mementingkan the quality of the sound. So sama juga dengan CD player. Okay. So kenapa amplifier kan, macam amplifier. Okay. So ada orang dia takkan gunakan yang betul-betul minat music. They won't use the digital amplifier. Okay. Amplifier yang macam dalam kereta. Dia takkan guna. Kenapa dalam kereta guna yang tu? Sebab nak jimat elektrik. Okay. Tapi dia takkan gunakan the digital amplifier. Dia akan gunakan yang vacuum tube. Kenapa dia gunakan vacuum tube? Sebab the sound from the vacuum tube masa dia convert tu dia lebih analog. Lebih versatile. Okay. So when we talk about loosely compression ni, dia akan jadi macam tu lah. Size dia akan berkurang. So macam mana kita nak tahu dia boleh convert kepada original size tak? So bila you try to burn back into a CD, you try burn, berapa banyak lagu you boleh letak? You repeat the same 12 song lah. Maksudnya mungkin you boleh letak 16 lagu ataupun 18 lagu. Nampak tak? So dia punya size dah lebih kecil, so you can put on more song in that CD. Okay, so that's how you know the size of the file. Dia tak jadi sama. Okay? Ataupun you boleh try cuba buktikan macam ni dengan gunakan gambar macam ni. Apa gambar dia masih ada? Consider dulu. Okay? So gambar macam ni, katakan kita buka gambar ni. Okay? Apa? The quality takkan sama.
Okay, you try ambil mana-mana JPEG file. Okay, JPEG file biasanya gambar dia walaupun size dia kecil, okay, tapi bila kita bila kita tengok gambar dia smooth, okay, walaupun size dia kecil. That's the idea of JPEG file. Okay. So katakan you ambil mana-mana JPEG file, okay, so apa maksud dia? Data dia takkan sama. Dia mungkin boleh jadi besar ataupun boleh jadi kecil lah. Itu yang pertama. Tapi the quality will be different. Okay. Kalau macam ni nak tahu, you ambil je mana-mana JPEG file. Macam saya ni, saya download tadi wallpaper mana-mana punya kat internet tu untuk wallpaper ada sebab size besar. Okay. So the first thing you try to do is you try save as. Okay. Save as kan ke format yang paling hina lah. Format yang paling hina adalah GIF. So give save as pada GIF. Okay. So bila kita try save, nampak dia keluar message ni. Okay. So dia akan beritahu there will be a reduction in the quality of the picture. Nampak? Okay. So kita try save kan dia. Kita cakap okay, tak ada masalah. Kita setuju je lah. Okay. Tapi tak nampak sangat. Dia kalau dia stress dia akan nampak awan tu akan jadi kelabu sikit. Okay. Tapi untuk GIF tak nampak sangat. Okay. Tapi tak apa, kita try tengok size dia. Adakah size dia bertambah ataupun berkurangan. Alright. So bila kita savekan sebagai GIF, size dia bertambah. Nampak tak? Dia tak semestinya reduce. Kadang-kadang dia bertambah. Kenapa bertambah? Sebab when you convert from JPEG to GIF, okay, dia punya gambar tu, dia save pixel by pixel. Maksudnya, satu kotak, memang gambar dia pakai kotak-kotak. Dia tak ada rendering. Okay. So bila tak ada rendering, gambar dia tak semua. That's why dia nampak kotak. And then bila you simpan by kotak, there are a lot more information you need to save. You tak simpankan dia by sector. You tak simpankan dia dalam satu kotak yang besar lah. Okay. Maksudnya, for, apa ni namanya? Ini gambar tadi. For, kalau kita bercakap about this one, apa nama dia? GIF picture. GIF picture dia simpan dalam kotak macam ni. This one. Dia simpan dalam kotak macam ni. Kotak kecil. Dia tak simpan dalam cluster. Maksudnya setiap satu kotak kecil. Dia kecil lah. Optik tak ada buat macam tu. Macam tu. Itu dia simpan macam ni. Ni kotak dia. Setiap kotak-kotak kecil ni satu. So dia kena simpan satu. That's why size dia akan bertambah. Okay. So how did the JPEG save the file? Dia simpan file by cluster. Okay. Sebab dia ada rendering kan. So dia tak simpan file tu by pixel. So, kalau you try zoom, dia tak pecah sangat. Dia punya pixel lebih besar, nampak? Dia punya ni kan. Kalau you tengok shadow dia macam ni. Shadow dia kat sini. Sebab saya gunakan pen. Shadow dia kat sini. Dia akan jadi macam kotak yang besar. Okay? Tapi kalau you try compare dengan GIF tadi, dia akan jadi kotak yang kecil-kecil. Sebab tu size dia lebih besar. Cuba you try buat. Okay? You savekan any JPEG file, you download pada internet, any wallpaper yang JPEG, you savekan as GIF. Okay? You akan tengok kotak dia kecil-kecil. Okay? Sebab tu size dia lebih besar. Lebih banyak kotak dia nanti. Okay? Tapi dalam JPEG, kotak dia lebih besar. Sebab tu rendering dia lebih cantik, size dia lebih kecil. Okay. So apa maksud dia tak boleh kembali kepada asal? So sebenarnya untuk zaman moden ni, kita sepatutnya gunakan istilah can be changed back to the original. Dia tak semestinya degrade lah. The quality will degrade definitely. Okay. Tapi dari segi data, we won't get back the same file size. Okay. So kita try tengok gambar mana tadi. Kenapa kita tutup? Kita ada save tadi gambar dia. Okay. Kita buka balik yang GIF ni. Okay. Right. So this one file save as, kita try tukarkan balik kepada format JPEG. Okay. JPEG. Okay. So bila kita savekan this one, bertambah nombor. Okay. Kita tambahlah nama file jadi tak override. Okay. So dia akan save dalam format yang sama. Yang gambar yang aku kata dah pecah. Kalau bahasa kita dah pecah lah. Okay. Tapi file size dia akan lebih bertambah. Sebab dia cuba render file yang telah di-gifkan, yang telah di-bitmapkan. So dia akan lebih pecah lah gambar dia. Dia tak boleh gunakan cluster yang besar. So dia kena kecilkan cluster dia.
lebih kecil untuk dapatkan gambar yang lebih. JPEG ni idea ni nak smoothkan gambar. So nampak tak? The original file was only 701. Bila simpan ke dalam disk, dia jadi besar sikit, tapi gambar dia buruk sangat. So bila dia try render, dia semakin besarkan lagi file ni. Sebab kita savekan balik kan? Because of the rendering of the image. Itu maksud dia lah. Alright. Itu maksud lossy compression. Maksudnya data tu tak mungkin akan jadi macam original lah. Okay. So data integrity simple. So data integrity cara mudah kita nak cerita kenapa kena ada sebab ni semua lah. So you can read it. So why? Okay. So kita boleh discuss the correctness and the completeness and the ini semua boleh lah. Okay. So semua masuk lah. Okay. So yang ini sebenarnya kalau kita nak cerita by the data itself. Okay. So cara mudah kita nak cerita adalah bayangkan macam you download data daripada internet, download installer. Okay. So kalau you download sensitive data from the internet, you mesti nak komputer tolong checkkan data you tak kena tamper. Maksudnya tak ada orang tukar, letakkan bug ke dalam installer yang you try download. Okay. So how you can make sure that doesn't happen? Okay. So how can make sure that it's a success download? Okay. So itu kegunaannya dia. So kadang-kadang bila you download something, dia akan ada offer benda macam ni. It's the number. Okay. So katakan macam you nak download this one. Okay. So bila you want to download something, a good reliable download source, dia bila you download dia akan bagi sekali this number. Nampak tak? Ada SH512 ni. Okay. So this is what we call as MD5 checksum. Okay. So bila you nak download ni, dekat download accelerator lah sebab you boleh pakai kan. You masukkan this path. Dia akan pakai nama ni lah. Sama ada istilah dia pakai SH512 ataupun dia akan pakai checksum ataupun dia akan pakai MD5 ataupun dia akan pakai MD5 checksum. Okay. So apa dia akan buat? So this number is just a typical of number. Okay. So apa dia akan buat? Dia akan comparekan any data yang you download, file yang ni yang you nak download ni, sama tak? Bila dia scrabble kan dengan this sequence of number, sama tak? Dapat tak dia punya? So by doing that, dia boleh checkkan the data integrity. Maksudnya dia akan check. Okay. So katakan you download this file kan. You download lah 010101. So you comparekan dengan you punya checksum tadi yang panjang alam ni kan. So dia akan dapat the hash value. Okay. So the hashing value ni kalau dia sama, maksudnya data tu adalah valid. Data tu adalah original, tak tampered. Tapi kalau kali pertama dia punya hash value lain, kali kedua result hash value dia lain. So maksudnya ada perubahan dalam data yang berlaku. So komputer akan, kalau you pakai download accelerator, dia akan discard that one, okay? And then dia akan request for another download. Dia mungkin tak, macam download accelerator, dia boleh buat piping download kan, multiple download of the same file. So mungkin dia akan discard that one only. So dia akan request that part of that file only. Kalau dia download ni, mungkin dia akan buang also. Okay, so that's the use of MD5 checksum. Okay, so banyaklah istilah ni. Ada orang bagi MD5 checksum, SC512, depend on the length of the code yang dipakai lah. Okay. Alright, next one. Okay, so barulah kita boleh masuk. So kenapa kena ni? Inilah cerita dia kalau berlaku. Cari to get down. Okay, so when we talk about computer, kita kena ingat balik lah. Bit, word and word. Okay, so bit, byte, word ni adalah data of computer. Okay, so tak kisah mana-mana. Kalau kita cakap bit, byte, word, sebenarnya kita bercakap macam, kita bercakap kilogram, microgram, milligram, megagram and so on. Atau macam tu lah. Okay, bila kita bercakap, maksudnya kita bercakap tentang size dia. Okay, berapa bit of it. Okay,
So sebenarnya bila kita bercakap pasal bit, sebenarnya kita bercakap pasal binary kan. Komputer ni after all is binary. So bit can only be either 0 or 1. Okay. So dalam ni, okay. So byte pula, dalam satu byte ada berapa bit? Itu soalan dia. Okay. So dalam satu byte ada berapa bit? So dalam satu byte ada 4. Bit, byte, apa itu? Okay. Kita ada neighbor sesuatu pun. Okay, kita boleh try lah. Okay. So satu digit, satu bit. Okay, satu neighbor 4 bit. Apalah, 8 bit. So antaranya kita ada lah. Dia tak ada table lah. Kita ada ni je. Boleh lah. Boleh lah. Okay. So kebiasaannya satu, bukan kebiasaan. Memangnya satu bit tu satu bit lah. Sama ada kosong ataupun satu. Itulah digit dia. Okay. And then satu neighbor ni 4 bit. Kenapa kita belajar neighbor? Kenapa kita boleh tahu neighbor? Sebab neighbor ni kita akan groupkan by 4. Kenapa kita groupkan by 4? Sebab bila kita nak convert daripada binary to hex, it's simple to use grouping by 4, grouping by neighbor. Okay. And then byte, okay, kita groupkan by 8. Okay. So kenapa kita belajar byte? Sebab ASCII code adalah berdasarkan. Dan kita ada word. So kenapa ada word? Sebab kita ada Unicode. 16 ni. Okay. Jadi kita. Okay. Grafik Malaysia. Okay. So itu dia punya unit lah sebenarnya. The conversion unit. Okay. Sebab tu soalan pertama hari ni. Untuk kelas ni lain pula saya sengaja ya. Sebab tu soalan dia hari ni 1 kilogram. 1 kilogram. Astagfirullah. Betul lah 1 kilogram. Okay. 1 kilogram sama dengan berapa gram? Soalan pertama. 1 kilogram samaan dengan berapa gram? You ready? 1000 sir. 1000 gram. Okay, fine. So 1 megabyte samaan dengan berapa byte? Oh, terror. Good. Okay. So mana datang 1024? Kenapa dia 1024? Kenapa 1 kilogram sama dengan 1000 gram? Tapi kenapa 1 kilobyte sama dengan 1024? Kenapa tak sama dengan 1000? Why? Itu soalannya. Kenapa? Dapat 1000 lah. Kenapa dia sama dengan 1000? 10 40. Kenapa 1024? Saya ingatlah dia punya mathematical formula. Tak tahu dia pakai log ke, exponent ke. Ikut. Kaitan dengan juga. Saya tak tahu macam nak explain kenapa dia macam tu. Okay? Tapi dia sebenarnya berkaitan dengan binary. 2 kuasa 2 kuasa. Sebab tu lah. 2 to the power of 10. Okay? 4 kuasa. Okay? So sebenarnya exponent of 2. Jadi satu exponent of 3 Kalau 1000 tadi exponent of 2. Okay? So sebab dia punya number ni, bila kita bercakap pasal komputer, sebab dia dalam bentuk binary, dia dalam bentuk root. Okay?
So apa sahaja kita bercerita tentang dia, dia mesti dalam bentuk gandaan 2. Maksudnya nombor dia berkembang macam ni lah. Dalam komputer dia tak ada nombor yang penting-penting kan. Tapi bila kita cakap pasal memori ke storage lah basically. Storage and memory. Dia akan start dengan 2 mega kosong. 0 megabyte, 2 megabyte, 4 megabyte, 8, 16, 32, 4. Sebab tu bila you jadi orang komputer, you kena terror dalam gandaan dulu. Okay. 128, 256, 512, 02. Dan jadi mesti terror dalam gandaan. Okay. So dia berkembang dalam power of. Okay. So that's why satu kilobyte ni kalau cerita byte, boleh cerita bit. Kalau nak cerita bit, yang ni kena darab 4 lah. So baru kita tahu ada berapa bit dalam satu kilobyte. Ada berapa sequence of 1 and 2. Okay. So that's solid. So dia punya ni lah. So sebenarnya nak bagi tahu bit, byte apa semua tu, dia bukannya data-data yang berlainan. Dia data yang sama tapi dalam apa kata susunan yang berlainan. Maksudnya dalam, kalau tu maksudnya macam dia compare kat antara miligram dengan kilogram lah. Dia jumlah dia sama tapi representation dia berbeza. Okay. Alright. So move on. So tak kisah apa-apa pun, kita mesti ada binary number. Okay. Dalam komputer. So manusia, kita kebiasaannya kita bercakap pasal nombor, we will use decimal number. Okay. But you have to remember, komputer tadi, awal-awal definition tadi kan, slide 1 tu, only work in binary form. Okay. So there must be a way for us to convert from decimal number to binary number. Okay. So macam tadi lah, bila kita tengok color code tu. Okay. So this one is decimal number. This one is hex number. Ini dalam bentuk decimal. So macam mana this one relate to this one? Okay. So there must be a way to convert it. So cara mudahnya adalah kita pakaikan kalkulator ni. Jadi tukar kepada program. Okay. So 255 dalam bentuk decimal. Decimal 255. Dalam bentuk hex dia FF. Kalau kosong, okay, dalam bentuk decimal kosong. Dalam bentuk hex pun kosong. Cuma dia gunakan dalam bentuk kosong. So kosong pula ni kalau you cerita FF ni kan. Okay. So FF dalam bentuk binary. Kita tengok FF. Dia group by couple. Satu group, satu F ni satu couple. Couple lah. Bila dia tadi. Couple dah selesai. Group by 4. Neighbor. Sorry. Couple. Tengok. Aku balik lah. Neighbor. Ya. Couple. Neighbor. Okay. Satu neighbor. Kita groupkan by neighbor. 4 by neighbor. Itu cara dia lah. Okay. Tapi boleh tak kita convert this number? Boleh. You can convert manually. Lain daripada pakai calculator. Okay. Saya tunjukkan cara dia. Just for the sake of your, hopefully you are interested in it. Okay. Cuma jangan risau kalau tak faham. Sebab ini adalah satu chapter penuh. Hanya untuk conversion. Nanti you akan belajar dalam one to one. Okay. Untuk yang ini saya hanya tunjukkan je lah. Bagi cara dia. Saya nak tunjukkan dia. It is possible for us to do it on our. So maksudnya katakan kita ada nombor 1, 2, 3. Okay. Tapi nombor dia kena limited lah. Kalau boleh jangan lebih daripada 200. Jangan lebih daripada 250. 54. Dia ada. Jangan lebih daripada 128 lah. Dia ada sebab dia. Sebab nanti you akan letak 1 kat depan dia jadi macam yang tu nanti you belajar lah dalam okay. So kita gunakan nombor lain pula. 111 lah katakan. Ini 111 pada kita manusia biasa. Okay. So nombor manusia biasa semuanya adalah nombor decimal. Okay. So kalau kita kata nombor manusia biasa, maksudnya kita letak 0 kat depan. Okay. So how can we convert 111 binary number? Simple. Sebelum kita tekan kalkulator, kalau kita tekan dulu boleh terima saya kan. Kalau salah boleh beritahu. Okay. So 111
55. 55 darab 2, 110. Tolak dengan 110. So, 55 bahagi dengan 2, you akan dapat 27. 27 dapat 54. 27 bahagi dengan 2, you dapat 11. 11 darab 2. 13 bahagi dengan 2, you akan dapat 6. 6, 12, 12, 13 berarti 6 bahagi dengan 2, you akan dapat 3, 3 berarti kosong. Okay. 3 bahagi dengan 2, ini biasa selalu cakap 1, jawapan 1 bagi 1. Buatlah sampai dapat kosong. Kosong bahagi dengan 2, kita akan dapat bagi dia 1, jawapan dia kosong. So, pindah. So, when you have this number, what you should do, you read it bottom up. Ini dia akan jadi 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. 1 dalam bentuk binary. Betul tak? So, kalau you nak semak, pergilah suruh komputer semak. So, kalau nombor ni untuk dia kan? That's all. Okay, so decimal 111. Sama tak? Sama tu? Okay. So, this how we convert decimal number to binary. Okay. So, basically this is how you convert any decimal number to any base number. Kalau you convert kepada base 8 pun sama. Kalau you convert kepada base 12, itu base 2. Base 16 pun sama. Okay. So, you can use calculator. Tapi subjek ni dia tak fokus ni. So, don't worry. They just introduce. Maksudnya sama. You can try. Divide by 8, times 10, cari balance. Then, write it up bottom. Okay. So, macam mana? Cara mudah. Tapi kalau kita ada binary. Kena ingat, binary ni yang komputer guna. Okay. So, kenapa komputer guna binary? Sebab komputer hanya tahu state off and on. Dia tak tahu benda lain sebenarnya. Dia sebenarnya tak kenal berkosong satu. Dia hanya kenal off, on, off, on, off, on. Macam tu lah. Okay. So, kalau dia nak showkan kat manusia dalam bentuk 0 and 1, susah. Okay. In fact, dia tak showkan kita dalam bentuk 0 and 1. Okay. So, macam mana kita boleh tahu? Katakan kita ambil. Okay. Kita duk kata, komputer simpan data dalam bentuk 0 and 1. Betul ke? So, kalau tak tahu, kita try lah pastikan. So, kita ambil yang file JPEG tadi. Kita try buka. Kita atas notepad. Macam ni dia tunjuk kat kita. Dia akan hang. Dia akan tunjuk dalam bentuk kod yang gila ni. Banyak sini. Dia tak tunjuk pun dalam bentuk binary. Macam yang kita duk claim tadi kan. So, dia tunjuk dalam bentuk. So, kenapa dia tunjuk dalam bentuk ni? Sebab kan kalau dia tunjuk dalam bentuk binary, tak muat kan. So, kat sini pun, dia dah ada berapa ribu huruf. Dia tunjuk line. Ada 6,000 line. Line dia tunjuk. Tunjuk. Berapa? Oh, ni kataan je. Boleh kira ke? Alamak. Ya. Status bar dia. Apa yang ada je. Kita ada berapa karakter. Okay. So, kalau dia nak tunjuk dalam bentuk sequence of 0 and 1, tak boleh. Tak muat. Kan tak boleh, tak muat. Dengan data yang kita ada sekarang, tak muat. Okay. And then what else? So sebab itulah kita kena belajar conversion of this one. Okay. Octal ni just for the sake of knowledge lah. Jarang nak pakai octal. Biasanya semua data kita represent dalam bentuk hex. Okay. So macam mana kita boleh convertkan? Okay. So kena ingat. Dia macam ni lah. Daripada manusia, okay, nombor 111. Okay. Kita tekan keyboard. Ini keyboard akan translate kepada 11101010. Okay. Tapi bila kita dah letak dalam file Word ke apa ke, takkan kita nak tunjuk dalam bentuk raw file dia, takkan nak tunjuk dalam bentuk 1010 tu. Okay, tak muat. So apa dia buat? Dia tunjukkan kita dalam bentuk hex number. Okay. So kita try buat yang octal dulu. So kalau kita nak convert pada octal, so kita kena tahu lah. Octal maksudnya 8. 8 maksudnya 2 kuasa. So, senang lah. So, cara nak ingat dia lah. Tak faham apa. Okay. So 8 sama dengan 2 kuasa 3. So maksudnya this number kita tentukan by
Kalau tak cukup, kita letak 0 kat depan. Jangan letak 0 kat belakang. Okay? Dia sama macam nombor manusia. Kalau nombor 10, dia letak 0 kat depan, macam lagi 10. Kan? Nombor 0, nombor 10, kalau dia letak 0 kat belakang, dia akan jadi 100. So, jangan letak 0 kat belakang. Dia letak 0 dekat. Okay, so this one. Okay. So, apa yang menjadi kat tangan kamu? Okay. So, dia sama kalau kita buat kat sini, jadi susah. So, nombor tadi. So, macam mana kita nak convert kepada octal? Okay. So, kita kena tahu lah. So, bila kita do conversion, dia sebenarnya adalah 2 to the power of something. Maksudnya 2 kuasa 0. Dan kita ada 2 kuasa 1. Dan untuk octal ada 3 lah. Sebab 2 to the power of 3 kan. So, 2 kuasa 2. So, result dia 2 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 1 sama dengan 2, 2 kuasa 2 sama dengan 1. Okay. So, this is the basic lah. Right. So, nombor pertama tadi, kita ada kat sini tadi adalah 1, 1, 1, 1, 1. So, jadi kita kata 1, 1, 1. So, 1 times 1, 1. 1 times 2, 2. 1 times 4, 4. So, bila kita tambahkan semua ni, dia akan dapat 10. Mana dia? So, nombor yang kedua, kita repeat lagi. 1, 0, 1. Okay. So, 1, 0. So, 1, 0, 1 pula, maksudnya adalah 1 times 1, 1. 0 times 2, 0. Times ni. So, bila kita tambahkan, dia akan dapat 1. Boleh tulis ribu kan? Okay, the next one will be, so, bila 0, 0, 1 ni simple lah. 0, 0, 1. So, maksudnya akan jadi 1. So, bila kita rearrange this number, bila kita rearrange this number, dia akan jadi 1, 5, 7 dalam bentuk, saya guna huruf kecil so tak kongsi dengan 0. Okay. So, tak? Sama tak dengan kalkulator kita? 1, 5, 7 dalam bentuk octal. Okay. So, sama. Cantik. Okay. So, maksudnya bila kita groupkan by 3, kita boleh convert daripada binary kepada. Okay. So, kalau kita groupkan by 4, macam ni kan, groupkan by 4, kita boleh try. So, groupkan by 4 dengan by 3 ni sama je konsep dia. Cuma dia untuk nombor hexa. So, kita tambahkan lain 1, 2. Ini akan jadi 2 kuasa 8. So, dia groupkan by. So, what happen when we group by 4? Simple. Sama konsep dia. Okay. Group by 4, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. So, bila kita multiply kan, dia akan jadi 1, 2, 4, 8 lah. So, sama dia akan jadi. Dan yang ini akan jadi 0, 1, 1. So, 0, 1, 0 simple lah. 0, 1, 1. So, dia akan jadi 0, 2, 4. Ini akan dapat. Sudah, 6, 15. So, 6, 15. So, kenapa dia keluar kat sini 6F? Dia tak keluar 6, 15. So, bayangkanlah. Kalau dia keluar, kan? Nombor dia 15 dan 6. So, kalau dia keluar 6. So, you nak baca 6, 15 ke? You nak baca 6, 1, 5? So, macam ni kita nak tahu. Dia pisah kat mana? Kan? So, you nak baca 6, 1, 5. Ke 6, 15. Macam tu. Okay? Sebab tu, dia tak gunakan define. Sebab tu, bila hash, dia akan gantikan dengan 6. So, mana datang pula 6F? Mana datang? Cerita dia sama. So, cerita dia daripada decimal. So, decimal, nombor dalam decimal start kan? 0, 1, 2. Satu, dua. Cukup aku. Okay.
So bila kita cakap pasal binary, nombor dia sama. Type yang kosong. 1. 2 dia akan jadi 1 kosong. 1 1. Dan dia akan banyak ni. 1 1. 1 1. 1 kosong. 1 kosong. 1 kosong. Welcome to the computer. Craziness. Okay. Inilah nombor yang you akan pakai sepanjang tahun depan. Lah. Okay. Ini bisa selesai. Dan ini akan jadi satu panjang lagi. Okay. Oh, tak cukup panjang. Kita akan expand. Soal lah. Nah. Okay. So untuk octal, simple. Untuk octal dia ada 8 nombor je kan. So dia akan jadi kosong. 1. 2. 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kosong, 1, 1, 7. Jadi tu tinggal tu. Dia masih kat 15 lah. 17. Oh betul lah. Ini akan jadi 20. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 23 akan jadi 27 dan akan jadi 3. Jadi tekanlah kalkulator. Right. Yeah. So nombor hex pula dah kena macam ni lah. Jadi 0, 1, oh salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Dan dia akan jadi dia tak jadi apa-apa lah. Ni cerita ni. Okay. So kalau you buat macam ni nampak tak? Okay. So kalau you sambung, kalau kata nak buat macam ni, kalau kita tengok konsep ni kan, ini lepas dia habis the number, dia akan ulang balik. Kan? Tapi cuma dia tambahkan ke depan, ke depan. Okay. Kalau kita tengok this konsep lah. Okay. So kalau kita buat macam ni, so after 16, apa kita nak buat? So by right, after 16, after nombor tu habis, base 16 maksudnya ada 15. Ada 16 nombor lah. Daripada 0 ke 16, nombor paling besar adalah 15. Itu je dia. 15. Saya tertinggal 10. Betul lah. Susah nak pun. So, base 16, maksudnya ada 16 nombor. Nombor paling besar, yang paling kecil 0, nombor paling besar 15. Always minus 1 je base. Okay. So, kalau kita kata macam ni, kalau kita tengok dalam octal 0 sampai 7, fine. Salah. Ada 8 nombor paling besar 7. Okay. Lepas 7 dia jadi 1 kosong. Okay. Tapi kalau nak hex, kalau kita buat macam ni, nombor paling kecil 0, nombor paling besar 15. Fine. Tapi kalau kita representkan 15 as 15, the next one, tengok the cycle, dia akan jadi 1 kosong. Betul tak? Even decimal pun sama. So, the next one here, lepas dia habis the 16 number, okay, dia akan jadi 1 kosong. Patutnya kat sini. Apa? Dia jadi redundant. Dia tekan kan. 10, 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, saya terima. Patut tak cukup. 7, 8. Dan dia jadi, tak jadi 2 kosong. Okay. So, dia jadi apa? Selepas 19. Takkan you nak buat 1, 1 kosong? Kan? Sebab itulah dalam hex number, kita represent dia. 10 kita representkan kepada A. Dan ni represent kepada B. Okay. Dan ni maksudnya ini dia akan jadi 1. Satu C, 1 E, 1 E, 1 F, dan dia akan continue lah. Sama je. So, apa? So, 1A apa maksudnya? 1A maksudnya dalam desimal 26. So kan? So, saya terlari ke apa kan?
Tag ada 02613. Okay. So this is how we represent. Cara ni. So kenapa dia tak keluar yang itu? Jawapan dia selepas. Okay. Selepas dia numbering. So that's how we do the conversion lah. Okay. So macam mana nak terbalikkan apa semua? Pun boleh juga. Daripada binary ke daripada octal tu, we just darab balik dia. Okay. So yang inilah cerita dia. Okay. So kenapa komputer tak represent pada kita dalam bentuk binary tadi? Sebab saya bagi tahu dia represent dalam bentuk hex. Tapi kenapa kita tak nampak dalam bentuk hex? Sebab dia simplified lagi. Walaupun tunjuk dalam bentuk hex, with the current amount of data, with the current amount of file tak buat. Okay. So apa dia boleh buat adalah dia represent dalam bentuk, sebab hex number, ASCII code number, dia still lagi kita represent hanya sebanyak bit 8. Sekejap lagi kita tengok. Dia dalam bentuk 8. 7 lah. 8 lah sebenarnya. Dia mesti bentuk 8. Tapi yang ini dalam bentuk 16. So dia akan combinekan 0 and 1 tu lebih panjang. So dia boleh jadi lebih panjang. Okay. So what is ASCII code? So bila you tekan calculator, tekan keyboard you, tekan A besar tu. So komputer tak kenal A besar. Dah cerita kan. So apa dia buat? Dia akan convert daripada A besar yang tekan tu, dia akan convertkan kepada binary code. Tapi macam mana dia nak tahu nak convert berdasarkan apa? Itulah gunanya. So dia akan convert berdasarkan ASCII code, American Standard Code ni. So dia akan convert. Bila dia tekan A besar, kan? Sebenarnya you convertkan dia kepada binary. Kalau you tengok tak ada binary. Kenapa kita tak tunjuk? Sebab jawapannya ada kat sini. Tak kisahlah you pakai apa, you pakai hex. Kalau you tengok hex ni boleh tahu. 4 maksudnya 0, 1, 0, 0. 0, 1 maksudnya 0, 0, 0, 1. Faham? So bila you tekan A besar saja, shift A, maksudnya komputer akan terima itu. Dia tu. Dia akan convert pada data file untuk beritahu you telah menekan A. So kalau you tekan A kecil, dia pakai A pula kali ni. Maksudnya dia akan jadi 61. So nanti bila you dah belajar orang pandai, you akan senang je conversion ni. 61 maksudnya 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Dia boleh check dengan calculator tu tadi. Kalau saya salah, beritahu. Okay. So, dia tekan, dia akan convert kepada so, nampak tak? Dia tak perlu bagi tahu. Kalau dia bagi 0 and 1, kita pula nak kena tenung nombor 2 dan fikir. Nampak? Bila dia bagi dia hack, dengan mudahnya saya boleh still convert kepada saya. Walaupun tak mudah sangat. Dengan mudahnya lah. So, decimal susah lah. Tapi boleh tak? Boleh. Dia boleh buat ni. Okay. So, that's why komputer tak tunjuk kat kita dalam bentuk binary. Dia dah convertkan untuk kita supaya dia boleh dan memuatkan file. So ni apa yang berlaku lah. Saya terbagi contoh yang sama. Jawapan dia dekat sini. A kecil 0110. 0110, yes. 0, 100, 1. 0, 100, 1. Nampak cantik? Kan? Sama. Okay. So, dah ada ASCII code dah cantik, boleh tekan apa semua atas calculator, atas keyboard ni kan. Dia dah boleh tekan segala button atas keyboard berdasarkan ASCII code. Tapi, kenapa perlunya dicipta Unicode? Kan? Itu soalannya, kenapa kena ada Unicode? So, kenapa kena ada Unicode? Disebabkan ASCII code ni limited. Okay. So, ASCII code ni superset of Unicode ni superset of ASCII code. Apa maksud superset adalah 128 karakter yang pertama tadi, okay, dalam Unicode dan dalam ASCII code adalah okay. So beza dia, ASCII code hanya ada 8 bit data. Okay. Unicode beza dia boleh simpan 16 bit data. So dia lebih panjang lah. Dia bukannya macam tadi 01, 01, 1. Dia kan? Okay. Dia 2 kali ganda. Tambah layar tu kat belakang.
So dengan menambahkan kali ganda ni, banyak penambahan. Kalau berbentuk binary, makin panjang, walaupun nampak macam, alah berapa bit je dia tambah kan. Okay. So perbezaannya, berapa banyak dia tambah, tulis kat sini comparison. Okay. Kat sini nampak. So kat sini ada 128 sahaja kod untuk ASCII. Okay. Tapi untuk Unicode, ada 1 juta. So boleh tak disimpan segala karakter Arab, Jawi, Jepun tu semua? Boleh Buat tak? Buat. So yang default yang ada, yang default yang ada, okay. So macam ni you nak check the default, you can go to your computer accessory lah. You go to your character map. So all this character is based on Unicode. Okay. Sebab tu you tengok kataan kat depan dia U. Okay. So it is based on the Unicode. So tanpa Unicode tak boleh lah ada all this. Latin, Greek, okay, and then Arabic, Hebrew, okay. Ini yang digunakan, yang ni tak sampai 1 juta lagi. Okay. So bila sampai 1 juta, itu yang nak tambah China, Jepun, Korea. Itulah kebagusan Unicode. Dia membolehkan kita simpan ni dalam multiple karakter. Dia tak limit kepada keyboard normal. Okay. So that's the idea of Unicode. Okay. So you boleh baca lah dia punya cerita kan. Saya baca, boleh lah. Okay, so FCD apa pula? Extended Binary Code. Sebenarnya selepas ASCII code, sebelum datang Unicode, dia ada LCD kat tengah tu. Tapi LCD ni tak famous. Okay. So LCD ni tak famous sebab dia bergantung pada dia punya sistem. Sebab sistem yang tak famous. Okay. So macam biasa lah. Super komputer manusia pakai. Macam kita belajar sebelum ni kan. Manusia pakai. Okay. Maksudnya orang biasa pakai buat research. Okay. Orang biasa lah. Okay. Dia tak ada spesifik industri. Semua orang boleh pakai. Kita pun boleh akses super komputer tadi. Membayar. Kalau tak nak bayar sikit-sikit, dia boleh pakainya Amazon punya super komputer. Trial dia kurang. Trial dia free. Okay. Amazon ke Alibaba punya ke kan. Super komputer. Dia boleh pinjam dia punya. Tapi hantar kerja, job scheduling, you buat online. Okay. So selepas super komputer, kita ada server. Kita cerita server dulu lah. Yang mid-range tu kan. Okay. So mid-range. Mid-range ni pun manusia biasa pakai. Kita yang buat website, kita yang upload, kita yang upkan, kita yang jaga server kat office. Okay. So yang ini semua dia pakai. Okay. Pakai apa tu benda awal tu namanya? Dia pakai Unicode dengan ASCII code. Okay. And then kita last one kita ada PC tu kan. So PC memang kita lah pakai. Kan? Semua ni menggunakan ASCII. Dia menggunakan ASCII code dan juga Unicode. Okay. So apa kegunaan LCD? LCD ni kegunaan dia yang kat tengah. Yang jarang orang pakai. Sebab tu kalau you dapat peluang belajar mainframe programming, pergilah. Sebab tak semua orang reti dan gaji dia. Go, fine. Ada kursus-kursus offer kan. Untuk mainframe programming apa semua, go. Sebab dia punya industri memang sampai sekarang. Bank dan insurance. Sampai bila pun dia pegang duit. Okay. Diorang pegang duit. Okay. So, gaji mahal. Kenapa gaji mahal? Sebab tak semua orang ada skill untuk program on mainframe. Okay. So dia perlukan khas lah. Sebab tu dia ada khusus khas untuk mainframe. Okay. So itulah cerita about the coding. Okay. The standard of and so any question? Ada soalan tak? Soalan tak? This one. Question?